Pada tahun 2018 di RMIT University, sebuah universiti di Australia, tempat saya belajar dulu, ada satu hari itu 500 hingga 600 orang pelajar dan pensyarah diarahkan keluar daripada bangunan perpustakaan RMIT disebabkan ada laporan bahawa adanya kebocoran gas beracun. Sewaktu tu bomba pun datang, mereka pun siasat dan katakan bahawa bau tu dah spread di dalam sistem aircon dan mereka perlu cari dia punya punca lah. So akhirnya bila dia siasat, dia terjumpa satu almari yang mana bila buka dalamnya ada durian. So persoalan dia ialah kenapa rata-rata orang barat mereka tidak kenal bau durian ni. Kalau kenal pun mereka rasakan bau durian ni bau busuk. Katanya bau umpama telur busuk, bau sampah sarap, bau bangkai dan sebagainya, ataupun bau-bau bahan kimia beracun. Durian adalah buah yang mengandungi bahan kimia semula jadi yang dipanggil sebagai sulfur dan juga ester. Contohnya seperti thioester ataupun thioacetal. Komponen sulfur dan ester ni adalah bahan kimia yang mudah meruap. So that's the reason lah kita daripada jauh pun kita boleh bau durian. Antara bahan lain yang ada unsur sulfur ialah rotten eggs lah. So telur busuk apabila dia dah busuk tu, proses pencernaan atau penguraian daripada bakteria menyebabkan terhasilnya satu bahan kimia yang dipanggil sebagai hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide lah that distinctive smell yang menyebabkan bau rotten eggs tu. Maka antara lain keadaan ialah di mana bangkai ataupun sisa makanan, organic matters yang mana diurai oleh bakteria akan menghasilkan hydrogen sulfide. Itulah sebabnya kenapa orang-orang bau yang tak kenal sangat durian ni, dia hanya bau tu dia dikaitkan dengan bau rotten eggs, sampah sarap dan sebagainya. Bau juga apabila dia masuk ke dalam hidung kita. Dalam hidung kita, nasal cavity ni dia ada satu structure yang dipanggil sebagai olfactory mucosa. Dia ada satu cell lining yang mana dia lembap, mucosa layer tu, yang menyebabkan boleh terserapnya masuk odor molecules, molekul bau, dan dapat pergi kepada olfactory receptor. Receptor ni lagi akan hantar kepada olfactory tract dan dihantar pula ke otak kita. Otak kita akan kenal pasti dan analisis yang mengatakan bahawa bau ni untuk bau sekian. Dari bau pula dia terkait rapat dengan kita punya sistem ingatan ataupun memory kita. Maka kita mungkin daripada kecil kita dah pernah bau durian, tapi kita associate dengan keadaan feeling and sense of sedap, enak dan sebagainya sebab dia sedap kan. Jadi bau ni adalah bau yang enak. Malangnya rata-rata orang barat apabila mereka tak ada experience makan durian, yang mereka associate bau-bau berdemikian ialah bau yang busuk, bau yang umpama bau sampah disebabkan ada that sulfury smell. Itulah yang berlaku kenapa mereka sebut bau ni bau rotten, bau pungent, bau garbage, bau bahan kimia yang ada sulfur, contohnya turpentine dan sebagainya. Sepertilah saya punya pensyarah yang mana dia pun pernah cuba nak makan durian, tapi bila sampai kepada mulut dia kata terlalu busuk dan dia letak tepi. Jadi tak dapatlah that experience pleasant bila makan untuk develop dia punya memory bahawa bau ni sebenarnya bau yang sedap dan enak. Tapi rata-rata tak adalah semua orang barat ni mengatakan bahawa yang buruk-buruk sahaja pada smell of durian. Ada juga satu artikel daripada Reuters yang saya pernah baca, dia bagi description of smell durian ni sangat cantik lah. Dia katakan bahawa the smell of the durian can be described as a mix of onion-like sulfury aroma with notes of sweet fruitiness and savory soup seasoning. Kalau bahasa Melayu dia lah umpama bau bawang bercampur dengan untayan bau kemanisan buah-buahan dan juga rempah ratus sup.